Seterusnya saya jemput yang berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan kesempatan kepada Tampin untuk turut serta menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong ketika majlis pembukaan mesyuarat penggal kelima Parlimen yang ke-14. Banyak isu yang dibangkitkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun dalam masa yang terbatas, Tampin ingin membangkitkan beberapa isu yang difikirkan sempat untuk diketengahkan. Pertama, perumahan rakyat, di mana Yang di-Pertuan Agong telah menyentuh soal isu perumahan rakyat. Gesaan Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan penyediaan rumah mampu milik dan mesra pendapatan harus menjadi agenda utama kerajaan. Dan kerajaan haruslah menyediakan satu kerangka besar dalam menangani permasalahan pemilikan rumah bagi golongan yang kurang berkemampuan, yang lebih inklusif, praktikal dan mampan. Pembangunan taman-taman perumahan yang dibangunkan oleh kerajaan ataupun swasta mestilah berasaskan kepada mampu milik oleh semua lapisan masyarakat dengan meletakkan satu asas yang jelas, di mana satu keluarga, satu rumah kediaman. Kerana itu, kerajaan bukan sahaja perlu memiliki garis panduan yang menyeluruh dan konsisten, tetapi juga harus mempunyai nilai tata kelola yang baik dan bersesuaian dalam memastikan dasar itu dapat diterjemahkan. Taman-taman perumahan yang dibangunkan itu bukan saja mampu dimiliki setiap rakyat, tapi juga kawasan perumahan tersebut mampu menjana kehidupan yang lebih aman, ceria dan seimbang. Isu kemiskinan sering dibahaskan, malah pelbagai rancangan telah dirangka oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan tegar. Wawasan kemakmuran negara dapat dinikmati bersama yang telah diwar-warkan itu mestilah menjadi pegangan dan keazaman yang sungguh-sungguh oleh semua pihak. Ianya harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih jelas, tuntas dan membumi. Bukan hanya slogan orang-orang besar yang mengaut keuntungan besar daripada kekayaan negara, sedangkan rakyat terbanyak terkapai-kapai mencari sesuap nasi, terhimpit dengan tekanan hidup yang melengkar kehidupan mereka seharian. Untuk mereka mencari rezeki tidak ada pekerjaan, untuk mereka berniaga atau terlibat dengan usahawan tidak ada modal, dan tidak ada orang dan institusi yang berhendak membantu. Ada institusi yang menyediakan kemudahan pinjaman, namun syarat yang diberikan amat membebankan, yang tidak mampu untuk dipenuhi. Ada institusi menyediakan modal dalam bentuk geran, tetapi tidak dapat memenuhi permintaan ramai daripada masyarakat yang teramai. Untuk mereka mengusahakan pelbagai bentuk pertanian, tanah tidak ada. Kalaupun tanah ada dan telah mengusahakan pertanian, namun tanaman mereka dimamah dengan rakus oleh haiwan-haiwan perosak. Untuk menyelamatkan tanaman, peralatan dan kemudahan tidak mencukupi, sebagaimana yang selalu dikemukakan di dalam persidangan. Untuk menangkap haiwan perosak dan dialih di kawasan lain, ia menjadi haiwan perosak di tempat yang baru. Oleh sebab itu, Tampin memohon supaya melihat perkara ini secara lebih holistik agar wawasan kemakmuran bersama dapat dinikmati dan dapat diterjemahkan dengan lebih bermakna. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menentukan kelangsungan dan ketamadunan suatu bangsa dan negara. Pada masa akan datang, sekiranya sistem pendidikan tidak dicermati dengan lebih baik, disusun atur dengan teliti dan tuntas, sudah pasti hasrat ataupun tujuan pendidikan untuk melahirkan segolongan insan kamil dan syamil ataupun insan rabbani tidak dapat dilaksanakan baik dan sempurna. Apalah adanya slogan sekolah sejahtera sekiranya ia tidak mampu dihayati oleh semua pihak.
Falsafah pendidikan negara yang dibangunkan pada tahun 1984 masih belum dapat dihayati sedalam mungkin oleh semua pihak. Kurikulum bersepadu merentasi sempadan pendidikan belum dapat dibina secara tuntas dan mendalam. Kaedah pendidikan untuk membina kemenjadian murid dalam aspek kemampanan sahsiah dan ketinggian akhlak belum begitu sempurna dilaksanakan. Apakah mungkin pembinaan sekolah sejahtera juga menemui jalan dan liku yang bersimpang siur dan terawang-awang? Dikhawatiri tenaga pengajar akan dibebani dengan tanggungjawab tambahan, kadang-kadang bukan tugas yang sepatutnya dilakukan. Para guru dituntut untuk memahami, tetapi belum pasti ianya faham. Dan sejauh mana mereka boleh faham. Mereka juga dituntut untuk menterjemahkannya. Belum pasti dapat diterjemahkan. Dan sejauh mana ia dapat diterjemahkan dalam bentuk penyampaian di segmen mata pelajaran. Kita tidak menolak untuk mencernakan nilai-nilai selamat, seronok, sehat, empati, jati diri, beradab sopan, harmoni, tekun, teliti dan keterampilan dapat dibina seandainya anak murid dibebani dengan beban buku yang boleh merosakkan tulang belakang dan pendidikan masih berpaksikan dengan peperiksaan. Tampin berpandangan agar kementerian merencana masa depan pendidikan lebih holistik dan bersepadu, membangun sistem pendidikan masa depan berasaskan manusia dan kemanusiaan yang bukan berasaskan kepada peperiksaan semata-mata. Datuk yang timbalannya dipertua, isu pengangguran graduan sering diperkatakan. Kita tidak boleh menafikan kerajaan telah pun berusaha sedaya mungkin untuk menangani permasalahan ini daripada masa ke semasa dengan menyediakan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang, sama ada dalam institusi kerajaan ataupun swasta. Namun pengangguran tetap berlaku kerana peratusan keluaran tenaga manusia daripada institusi pengajian tinggi meningkat setiap tahun. Apakah mungkin isu ini dapat diselesaikan? Mengapa dan bagaimana ia boleh diselesaikan? Usaha kerajaan menumbuhkan Majlis TVET negara, pelan strategik kebolehpasaran graduan dan pelan tindakan keusahawan IPT satu pendekatan yang baik. Namun sekiranya tidak diurus selia dan dikendali dengan baik, ianya hanyalah sekadar pelan dasar yang tidak membumi dan belum dapat menyelesaikan masalah pengangguran graduan. Apakah pelan yang dibangunkan ini mampu membina kemandirian graduan, mencipta kerjaya sendiri dan mampu membina kerjaya untuk orang lain? Sejauh mana pelan ini mampu membina kesanggupan graduan melibatkan diri dalam keusahawanan tani, ternakan ataupun industri perikanan dan makanan? Sedangkan bidang tersebut memiliki masa depan yang amat cerah dan berdaya maju. Negara terpaksa membelanjakan berbilion ringgit mengimport keperluan asas rakyat. Bagaimana kerajaan merangka pelan jangka panjang dalam membina keyakinan graduan menyumbang penghasilan produk makanan bagi mengurangkan ataupun memberhentikan langsung kebergantungan negara mengimport bahan-bahan keperluan asas dan harian daripada negara luar. Kerajaan harus menyediakan prasarana yang holistik, mudah dan meringankan dalam mendorong, menarik minat golongan graduan melibatkan diri dalam industri agromakanan yang mampan dan lestari. Kerana itu kerajaan bukan sahaja ada mempunyai dasar, kerajaan juga perlu ada pelan tindakan, dan pelan tindakan itu mesti difahami dan dilaksanakan serta dipantau dengan teliti sehingga menghasilkan sesuatu natijah yang baik, bukan sahaja kepada para graduan yang masih menganggur untuk terlibat dalam industri agromakanan, tetapi juga kepada pengeluaran makanan negara yang tinggi.
Datuk Timbalan yang Dipertua, akhir sekali, saya ingin menyentuh berkaitan dengan hasrat kerajaan merangka inisiatif melalui program Semat Sawah berskala besar dalam memastikan peningkatan penghasilan dan mutu padi tempatan yang boleh membawa pesawah keluar daripada garis kemiskinan. Sesuatu yang kita boleh sokong dan juga amat baik. Namun apa yang berlaku di lapangan tidak mencerminkan hasrat yang direncanakan. Apa yang berlaku, sawah tidak dapat diusahakan, padi tidak dapat ditanam dan beras tidak dapat dikeluarkan kerana saliran ataupun parit sawah tidak diselenggarakan dengan baik. Empangan air untuk sawah tidak berfungsi dengan sempurna kerana telah rosak. Bagaimana mungkin pengeluaran beras negara dapat dipertingkatkan sekiranya persoalan yang saya bangkitkan itu tidak diurus kendali dengan baik? Saya berharap dengan inisiatif yang dicadangkan itu, kerajaan betul-betul bertekad tinggi, political will, bersungguh-sungguh dalam memastikan pengeluaran makanan negara meningkat, bukan sahaja sekadar lakaran indah, sedangkan prasarana dan ketersediaan kemudahan tidak menggambarkan sebagaimana yang diharapkan. Kerana itu, berilah perhatian sepenuhnya kepada para petani dan pesawah untuk kerajaan benar-benar, jika kerajaan benar-benar ingin melihat golongan ini terangkat daripada garis kemiskinan. Terima kasih, Datuk Timbalan yang Dipertua. Terima kasih, Hormat Tampin. Dan yang terakhir